Bulan Zulhijjah telah disyariatkan rukun Islam yang kelima pada 9 Hijrah, iaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Video ini menerangkan kepada anda manasik haji dan umrah sempena Aid Korban 20. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah niat dan memakai ihram. Sebelum tiba di Masjidil Haram, perlulah niat dan memakai ihram di titik miqat. Miqat adalah sempadan yang mengelilingi tanah haram. Perkara yang perlu dilakukan ketika ihram adalah mandi, memakai ihram, mengambil wuduk dan solat sunat 2 rakaat. Seterusnya niat dengan lafaz nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Sahaja aku menunaikan haji dengan berihram kerana Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan haji. Sepanjang ihram ada larangannya. Larangan ihram bagi lelaki adalah dilarang memakai pakaian berjahit, memakai alis kaki bertutup dan memakai penutup kepala. Larangan ihram bagi perempuan pula adalah dilarang untuk memakai sarung tangan dan memakai penutup muka. Larangan bagi kedua-dua pula adalah dilarang untuk memakai wangi-wangian, memotong kuku dan mencabut rambut, memburu atau bunuh haiwan, bernikah, bercumbu-cumbuan atau bersetubuh, bergaduh atau mengeluarkan kata-kata sad dan mencabut tanaman sekitar tanah haram. Dalam perjalanan ke Masjidil Haram, digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan talbiyah. Talbiyah dengan bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Seterusnya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah menetap di Arafah pada 9 Zulhijjah bermula tergelincir matahari sehingga terbit matahari 10 Zulhijjah, hari korban atau dipanggil hari nahar. Amalan yang dilakukan ketika wukuf di Arafah adalah solat jamak takdim dan qasar bagi zuhur dan asar, berdoa dan berzikir, membaca Al-Quran dan solat jamak takdim dan qasar bagi maghrib dan isyak. Diteruskan pula dengan mabit di Muzdalifah, iaitu berada seketika antara tengah malam 10 Zulhijjah sehingga terbit fajar. Di sana boleh mengutip batu-batu kerikil untuk melontar jamrah. Mengutip 49 atau 70 batu mengikut berapa malam yang akan berada di Mina nanti. Seterusnya, melontar jamrah di Bukit Aqabah bermula pada malam Hari Raya Aidil Adha. Lontaran perlulah dilakukan 7 kali dan setiap satunya 1 batu sahaja. Tidak dibenarkan untuk melontar 7 batu sekaligus dan tidak boleh menggunakan batu yang telah digunakan. Kemudian pula disambung dengan melontar jamrah ula, jamrah wusta dan juga jamrah kubra. Tibalah masa untuk tawaf. Perlulah berwuduk terlebih dahulu sebelum memasuki Masjidil Haram dan memasuki Masjidil Haram dari mana-mana pintu, dan digalakkan memasuki pintu As-Salam yang disunahkan oleh Nabi SAW, dan dengan membaca doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah abwaab rahmatik, dengan nama Allah serta selawat dan salam ke atas Rasulullah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu rahmatmu. Tawaf dilakukan dengan 7 kali pusingan bermula daripada garisan sejajar dengan Hajarul Aswad. Bagi lelaki, pusingan pertama hingga ketiga perlulah berlari-lari anak, manakala pusingan 4 hingga 7 hanya jalan seperti biasa. Bagi perempuan pula tidak perlu berlari-lari anak. Antara doa yang dibaca ketika berada antara rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad, perlulah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seterusnya sa'i, iaitu perjalanan dari Safa ke Marwah dengan 7 kali pusingan. Safa ke Marwah pusingan pertama dan Marwah ke Safa pusingan kedua dan begitu seterusnya. Apabila tiba di lampu hijau, perlulah berlari-lari anak dan selebihnya hanya jalan seperti biasa. Selepas itu disudahi dengan tahallul, iaitu bercukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian dibolehkan untuk melakukan apa yang dilarang ketika ihram. Dan akhir sekali adalah tawaf wada', iaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Masjidil Haram untuk pulang ke negara masing-masing. Apakah perbezaan haji dan umrah? Haji dilakukan pada bulan Zulhijjah, manakala umrah tiada bulan yang ditetapkan. Di dalam haji adanya wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, manakala umrah tiada. Semoga dengan perkongsian ini dapat menambah pengetahuan kita berkaitan haji dan umrah. Semoga kita dirizkikan oleh Allah SWT untuk menjadi tetamunya pada suatu hari nanti.